Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Okey, iaitu kita akan mulakan dengan kita sambung daripada siratan makanan hari itu. Kita dah belajar siratan makanan ialah gabungan daripada dua atau lebih rantai makanan. Okey, jadi sekarang ni kita akan masuk ke subtopik seterusnya ialah kesan perubahan populasi. Okey. Dalam suatu habitat, perpindahan tenaga berlaku berterusan dalam rantai makanan. Macam kita bincang hari itu. Okey. Tenaga ada dalam semua benda hidup. Dan apabila benda hidup itu dimakan oleh organisma yang lain, contohnya daripada tumbuhan, dimakan oleh burung ke, dimakan oleh ulat ke, tenaga dalam tumbuhan tu akan dipindahkan, ditransferkan ke dalam badan haiwan tersebut. Dan bila haiwan yang kecil ini dimakan oleh haiwan lebih besar, tenaga dalam haiwan kecil itu akan dipindahkan pula masuk ke dalam badan haiwan yang lebih besar dan seterusnya. Okey. Jadi sekarang ni kita akan bincangkan iaitu kesan perubahan populasi. Apa itu populasi? Populasi ialah satu kawasan yang menempatkan haiwan-haiwan tadi tu. Okey, contohnya kalau dalam kolam ada rumpai air. Rumpai air akan dimakan oleh udang kecil ke ataupun ikan kecil ke, dan ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang besar, dan ikan yang besar tu akan dimakan oleh ikan yang lagi besar ataupun burung. Okey, macam itulah perubahan tenaga. Okey, sekarang ni kita akan ceritakan apa akan terjadi jika hutan ke kolam ke terjejas. Okey, apa akan terjadi? Okey. Dia kata sebarang perubahan populasi hidupan akan mengganggu keseluruhan ekosistem. Tengok murid perempuan dia kata tanya apa? Cikgu, bagaimanakah perubahan populasi hidupan dalam rantai makanan berlaku? Okey, cikgu dia jawab, ada banyak sebab perubahan populasi hidupan berlaku. Misalnya, akibat perubahan cuaca yang melampau dan penularan wabak penyakit. Okey, itu salah satunya, salah satu sebab lah. Okey, sebab yang paling mudah yang kita boleh nampak, yang pertama ialah penerokaan hutan tidak dirancang. Maksudnya, orang bawa masuk jentera, dia punya jentera-jentera berat dia, contohnya bulldozer, bawa yang kaut-kaut tanah tu, dia clearkan hutan tu. Dia potong semua pokok untuk ambil kayu dekat pokok tu, ataupun untuk ambil kayu balak yang besar-besar tu. Mahal kayu balak tu. Okey, untuk jadikan kerusi, jadikan nak buat bahan untuk dibuat rumah, buat meja. Okey, semua gunakan kayu. Okey. Jadi bila orang potong pokok banyak-banyak di satu tempat yang asalnya hutan, yang ada banyak haiwan tu, haiwan-haiwan tu akan terjejas. Haiwan itu perlulah pergi ke tempat lain untuk mencari makanan sebab pokok-pokok dah tak ada. Okey. Jadi inilah dia salah satu penyebab populasi itu terganggu. Okey. Kita akan tengok satu video berkaitan dengan penerokaan hutan tidak dirancang, tapi video ni bukannya hutan tak dirancang lah. Okey, ini animasi je. Okay. Dalam animasi ini cerita Nut Job. Okey, cerita dia dalam satu taman, macam taman Tasik Titi Wangsa tu, tiba-tiba ada orang nak musnahkan taman ni. So adalah haiwan dalam taman-taman ni. Jadi kita tengok apa jadi boleh ke tak haiwan ni melindungi taman dia. In the name of the park, I order you to stop your vehicle. So much for peaceful protest. Let's see you drive without this.
Let's trash this place! I'll be filing this thing! This is what I call an great! Hey, look what I found! Oh, it's yours! I wonder what this thing does. You guys gotta try this thing! Trailer trash! Nobody cut down a tree in my park. Fire! I may not be aerodynamic, but I'm an excellent projectile! Ha! Now we both got a squished in face. What? You ready, buddy? Go, 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 go! No, 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 back in the hat! No, 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 no! Nice work, buddy. We took a lot of stings for the team on that one. How did you not get stung? You better run. I won't leash on a rampage. Okey. Okey, itulah cerita. Kalau haiwan ni dalam cerita ni ialah haiwan ni boleh bertindak macam tu kalau betul haiwan tu lari semua. Okey, faham? So bila haiwan tu lari, haiwan tu tak akan dapat makanan yang sama dengan tempat asal dia. Okey, dia terpaksa cari makanan lain pula. Okey. Yang kedua, kita tengok kebakaran hutan. Pernah dengar tak hutan terbakar? Aduh, datang. Okey, pernah dengar tak hutan terbakar? Okey, banyak hutan yang terbakar setiap tahun. Dekat Indonesia terbakar, dekat Australia terbakar. Kita akan tengok kesan-kesan jika hutan terbakar. Tengok Kita tengok dari awal lah. Okay. Nampak? Dekat Australia paling popular dia ialah koala ni. Nampak koala? Ini apa tak nama dia? Wombat ke apa? Kangaroo. Semua. Okay, kangaroo dia bukannya hidup dalam tempat macam tadi tu, bukan kita bela. Kangaroo ialah haiwan liar. Okay, walaupun dia nampak macam comel, tetapi kangaroo ialah haiwan liar. Dia hidup kat merata-rata tempat. Macam kucing lah kangaroo ni. Dekat Malaysia ni, kangaroo ni ibaratkan macam kucing, duduk merata-rata. Koala ni pun duduk merata-rata. Boleh jumpa kat merata-rata tempat. Tapi tiba-tiba satu hari pada tahun 2020 itu, tiba-tiba satu hutan kat Australia terbakar. Nampak? Kesian koala ni. Elok pula letak gambar tengah peluk kan. Nampak? Terbakar besar. Bomba terpaksa dipanggil untuk padamkan api. Bomba gunakan apa nama? Kapal terbang untuk jatuhkan air pada atas. Nampak? Banyak haiwan yang terjejas. Okay. So faham kebakaran hutan ni, nampak terbakar ni. Nasib baik dia jumpa, kalau tak jumpa dia terbakar sekali dalam ni. Koala. Habis tangan dia. Nampak? Tapak tangan koala ni. Berdarah-darah sebab terbakar. Sebab pijak tanah kat situ pun panas. Okey. Rasanya ni dekat nama tempat dia Blue Mountain lah, itu terbakar. Okey.
Ni yang mati, tak sempat lari. Okey, terbakar, hangus. Okey, itu kebakaran hutan. Okey, dan seterusnya ialah aktiviti pemburuan haram. Kamu mesti pernah tengok cerita pemburu haram kan? Dia tangkap haiwan, lepas tu dia jual dengan harga mahal. Haiwan tersebut pula akan dibunuh dan ada yang ambil dia punya macam beruang ni, tapak tangan beruang ni dia ambil untuk jadikan ubat lah, macam-macam. Okey. Okey, faham? Faham semua? Okey, bagus. Okey. Ada macam apa lagi? Macam ikan paus. Ikan paus diburu untuk mendapatkan lemak dia. Untuk dapatkan apa lagi? Lemak lah. Okey, dengan minyak dekat dalam badan dia. Okey, kita tengok apa lagi dia nak ajar kita. Apakah kesan terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan sesuatu habitat? Okey, macam kita tengok tadi, haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Haiwan juga akan mati atau terpaksa berpindah ke tempat lain untuk mencari habitat baru. Macam yang tadi terbakar tadi. Okey. Kangaroo. Apa lagi? Koala tadi tu sepatutnya duduk kat pokok. Sekarang ni terpaksa duduk dalam satu tempat makan makanan yang diberikan oleh manusia. Kalau tak ada makanan, kalau manusia tak tolong bagi makanan, apa jadi? Ya, haiwan tersebut akan mati. Kangaroo tu akan mati. Koala tu akan mati. Sebab apa? Kalau tak ada makanan, dia tak akan dapat tenaga. Dan bila tak ada tenaga, satu-satu haiwan tersebut akan mati. Okey, faham semua topik ni? Okey, kita tengok info sains dia. Dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban akibat kebakaran beluka di Australia sejak penghujung Ogos tahun 2019. Sekurang-kurangnya 8,000 koala mati terbakar. Kira-kira 30% habitat koala musnah dalam kebakaran tersebut. Okey. Bayangkan, kalau kat Malaysia ni memang tak ada koala, betul? Okey, ada dekat zoo je lah kot. Okey. Jadi, dekat Australia je yang paling banyak koala. Dan bilangan koala dekat Australia tu tak adalah sampai 1 juta, faham? Kalau 1 juta tu dah boleh jadi penduduk dekat negara Australia tu pula. Okey. So, mesti ada dalam paling banyak pun beratus-ratus ribu. Tapi, pada tahun 2019 ke 2020 tu, 8,000 koala mati terbakar. Dia duduk kat atas pokok, so tak boleh lari lah. Dia bukannya boleh lari, lompat-lompat macam monyet. Okay, koala ni dia duduk slow-slow. Dia, macam tu lah, slow. Dia tak adalah lompat-lompat macam monyet, macam kucing lari laju, tak. Okay, kangaroo banyak yang terselamat sebab dia boleh bergerak laju. Tetapi koala, dia melekat kat atas pokok tu je. Maka, wassalam lah. Okay, jadi populasi habitat koala ni dia musnah bila tempat tu terbakar dan dia walaupun dia survive dalam kebakaran tu, dia tak boleh kembali ke tempat tu. Sebab apa? Sebab bila tempat tu terbakar, daun-daun semua tak ada, koala tak ada makanan. So, kalau kita letak balik koala tu dekat situ, apa jadi? Mati juga sebab tak ada makanan. Faham? Okey. Teruskan. Kenapa? Okey. Perubahan populasi dalam rantai makanan suatu habitat akan mengganggu hidupan yang lain. Hubungan makanan antara hidupan turut terjejas menyebabkan rantai makanan dan siratan makanan akan berubah secara keseluruhan. Okey. Ramalkan kesan lain terhadap hidupan jika berlaku perubahan populasi dalam siratan makanan ataupun habitat. Perihalkan. Okey, apa akan terjadi? Okey. Awak fikirkan. Okey, sampai di sini saja kita punya PDPR pada hari ini. Okey. Jadi, cikgu nak kamu faham apa akan terjadi jika satu populasi itu terganggu lah. Okey, faham? Bagus.
Sekian. Terima kasih.